Dia terjebak dengan filsafat sehingga akhirnya mengatur Tuhan punya syarat harus begini. Setiap dalil yang tidak sesuai dengan syarat mereka, oh berarti bukan begini. Setiap ayat ditolak, setiap sunnah ditolak. Gara-gara ilmu filsafat. Ya. Tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Ya. Orang Arab Badui dulu masuk Islam sederhana, masuk Islam selesai. Dalam tradisi para ulama kalam ni apa dia? Ulama akidah. Apabila kita kata ulama kalam ialah ulama akidah. Kenapa dikatakan ulama kalam? Kerana kalam ini ialah satu istilah di mana ilmu itu bersifat, ilmu akidah itu bersifat penghujahan. Ada hujaj, ada barahin. Apabila ilmu akidah bersifat dengan penghujahan, maka disebut sebagai kalam. Penghujahan, terutamanya penghujahan akal. Maka satu ketika dahulu apabila berbahas tentang akidah secara berhujah akal ini, Mu'tazilah ke depan, maka ulama mencela ilmu kalam. Ulama mencela ilmu kalam sad lizari'ah, menutup ruang kebinasaan. Imam Malik kata siapa tanya bid'ah kan. Bincang pun tak boleh dalam masalah akidah, tanya pun tak boleh, apa lagi jawab lagilah. Tanya pun tak boleh. Tapi zaman sekarang kalau tanya tak boleh, memang tak datang pengajian dah. Tu payah. Maka tengok zaman Imam Malik, tak bagi tanya pun datang lagi mengaji lagi sampai Allah bagi faham. Kita tanya tak boleh, besok tak datang dah, langsung tak faham. Itu beza, kena tengok zaman. Imam Malik cakap macam ni, Imam Malik pergilah hidup zaman tu. Murid sekarang tak sesuai lah, tengoklah keadaan. Ya, maka apabila sampai kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari melihat bahawa perkembangan mencela ilmu kalam ni satu benda yang tidak membawa kepada keuntungan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila kita mencela ilmu kalam, maka berleluasalah Mu'tazilah. Jadi orang semua tak tanya tak boleh, akhirnya tanyalah Mu'tazilah. Mu'tazilah jawab, semualah jadi Mu'tazilah pula lepas tu. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari yang pernah jadi Mu'tazilah dengan sebab tanyalah jadi Asy'ariyah. Bukan jadi Asy'ariyah, dia pun bahasa Asy'ari. Dengan sebab tanyalah dia jadi ahli sunnah. Maka kenapa tak boleh bincang? Kenapa tak boleh ada hiwar dengan akal? Sebab dengan akal dia akhirnya keluar daripada Mu'tazilah. Dia tanyakan Ali Al-Jubai, tanya kisahnya masyhur. Maka apabila dia memikirkan tak boleh kita ni nak mengkritik ilmu kalam ni kerana ilmu kalam boleh bawa orang kepada kebenaran, maka dia karang risalah Istihsan Al-Khawd fi ilmil kalam. Boleh bagusnya mendalami ilmu kalam bagi siapa yang boleh. Maka itu akhirnya bawa kepada nafas baru di dalam ilmu kalam. Maka apabila kita dengar ulama-ulama dulu mencela ilmu kalam, mereka mencela kerana ilmu kalam Mu'tazilah, bukan ilmu kalam Asy'ariyah. Sebahagian pengikut Hanabilah masih terikut mencela ilmu kalam, seperti Ibnu Qudamah, kitab Zammil Kalam mencela kalam terus. Tapi dia tidak tahu bahawa ulama dulu cela bukan Asy'ariyah tapi cela golongan Mu'tazilah. Maka kita tidak perlu terikut-ikut. Sebab tu mazhab Hanabilah terpecah kepada 3. Orang yang ulama Hanabilah, ulama mazhab Ahmad bin Hanbal terpecah kepada 3. Ada ulama mazhab Hanbali yang konsisten dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya dia cenderung kepada tak nak bahas-bahas. Imam Ahmad bin Hanbal tak nak bahas. Akhirnya siapa cakap lafaz Quran makhluk, sesat. Akhirnya Imam Bukhari kena fitnah. Sebab Imam Bukhari cakap lafaz ni makhluk lah. Yang Khadim sudah ini Mu'tazilah ni langsung kena berusir. Fitnah yang berlaku. Ialah bukanlah salah Imam Ahmad pun, tetapi pendekatan dia begitu. Tapi Imam Al-Bukhari mengambil ilmu juga daripada jalan Ibnu Kullab Al-Muhasibi yang ada ilmu kalam. Ibnu Kullab jalan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari.
yang mengambil Abu Hasan al-Asy'ari mengambil daripada jalan Ibnu Khulab. Kerana itu sebenarnya Asy'ariyah ialah kullabiyah, tapi mereka mengkritiklah Imam Ibnu Khulab itu. Tetapi apabila setelah ilmu kalam dibersihkan, bila dibersihkan, maka ulama menisbahkan kepada kalam kerana perbincangan secara hujah itu ialah perbincangan yang sihat. Maka kita ajar orang bagaimana nak fikir. Jangan salahkan orang fikir. Itu caranya. Orang kita marah, jangan fikir lagi fikir, kan? Juga jangan fikir kucing biru. Termasuk terus lah. Asal tadi tak fikir pun kucing biru, mana nak fikir? Tapi jangan fikir, terus fikir. Jadi payah cakap jangan ni, nanti langsung fikir. Zaman dulu ke lawan lah. Jangan la tafakkaru, jangan fikir Allah, kan? Kalau siapa ciptakan Allah, cakap aku beriman kepada Allah. Itu kan manhaj orang dulu. Taslim, imannya kuat, sembahyang pun dah khusyuk, dah rasa Allah dengan hati. Sekarang sembahyang pun Allah tak ke mana-mana. Lepas tu tanya pun tak boleh jawab. Jadi payahlah, kan? Maka perlu kepada pendekatan. Kalau zaman salafus soleh lain, zaman Rasulullah SAW. Tengok Rasulullah SAW pun syuhud Allah dah. Orang yang sebegini takkan bohong lah. Tengok Rasulullah SAW syuhud Allah dah. Apa lagi perlu bahas-bahas? Melihat bahawa Rasulullah SAW memang ialah utusan Allah dengan kebenarannya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi kan kita dah jauh, sirah pun tak apa nak mengaji. Maka kena belajar benda sifat 20 ini, kena belajar ilmu kalam. Sabar sikit. Memang awal-awal tak faham, mana ada orang belajar awal faham, kan? Memang tak faham, lama-lama insya-Allah faham. Maka mereka tak bahas masalah asma wa sifat, melainkan yang mula-mula meletakkan batu asas kepada pembahasan ini ialah Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi meletak batu asas dalam al-asma wa sifat. Kata para ulama, dialah orang yang pertama. Imam As-Subuki mengatakan dialah orang yang pertama meletakkan perbahasan al-asma wa sifat, tetapi bukan untuk jadi mujassimah, untuk menolak mujassimah sekali dan Mu'tazilah. Kerana itu dia kata Imam Al-Baihaqi ni mazhabnya Al-Asy'ari. Mazhabnya Al-Asy'ari. Jadi kena faham metod Imam Al-Baihaqi ni, dia ialah tabaqat yang kedua daripada murid kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita tengok dalam kitab beliau, kitab apa? Imam Ibnu Asakir, Tabyin Kazbil Mustari. Imam Al-Baihaqi ialah pelopor besar mazhab Al-Asy'ari sebagaimana Al-Syafi'i. Maka dia ialah Syafi'i yang kedua dan Al-Asy'ari yang kedua dalam masa yang sama. Ya. Jadi dia membahas Imam Al-Baihaqi membahas asma wa sifat dalam kerangka Al-Asy'ariyah. Lepas tu dia kata nama buku dia pun bukan Al-Asma wa Sifat. Nama buku dia Imam Baihaqi sebut dalam buku dia, menyebutkan kitab nama-nama Allah Jalla wa Sana'uhu dan sifat-sifatnya yang kitab Allah menunjukkan kepada penetapannya, atau sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan kepadanya, atau ijma' salaf umat ini menunjukkan kepadanya sebelum berlakunya perpecahan dan timbulnya bid'ah. Itu tajuk buku dia, tajuk risalah dia. Al-Asma' wa Sifat ni nak cetak panjang sangat, ini dah baca buku dah. Jadi takkan nak buat satu tajuk buku nama macam buku dalam tulisan dah. Maka tajuk dia begitu, kitab nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang ada dalam kitab dan ada dalam sunnah dan ijma' salaf. Bukan tidak ikut ijma', ya. Maka dan menolak bid'ah. Maka zaman Imam Baihaqi sendiri memahami bahawa dia tulis untuk menjawab penyelewengan, tetapi zaman sekarang orang bersembunyi di dalam penyelewengan, dengan penyelewengan di dalam asma' wa sifat. Dulu asma' wa sifat digunakan untuk melawan, sekarang asma' wa sifat digunakan untuk bersembunyi. Itu jadi